Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang Yasin tu mudahlah sebab maknanya hanya Allah yang tahu. Kalau kita tengok tafsir, so kita tidak perlu bahaskan di dalam pembelajaran. Jadi kita terus masuk ayat yang kedua lah. Wal Qur'anil Hakim. Okay. Wal Qur'anil Hakim. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok perkataan wal Qur'anil Hakim. Okay. Wal Qur'anil Hakim. So apa perkataan yang ada? Wa. Ada huruf waw dahulu Huruf waw. Wal Qur'anil Hakim. Ini yang seperti mana ada dalam tulisan wal Qur'anil Hakim. Baik. Jadi kalau wal Qur'anil Hakim, sama sekali kita nampak huruf waw. Okay, huruf waw. Apa maksud huruf waw? Demi. Demi. Okay. Ini adalah wawul qasam. Okay, tuan-tuan dan puan, kalau kita dalam pembelajaran yang kita kongsikan secara mingguan, kita ada sebut waw tu kadang-kadang dia maknanya dan. Okay? Dan. Dia juga bermaksud, salah satu maksud yang lain untuk waw berbaris atas demi. Kata sumpah. Jadi yang ini biasa kita sebut wallahi. Biasa kan? Wallahi wa billahi wa tallahi. Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha. Demi. Demi. Kalau dia baris tu maknanya demi ni tak? Macam mana? Kalau wa tu ada baris atas, dia demi. Jika ada baris dia bunyi dan. Oh, dia kalau ada baris bergantung kepada ayat. Kita tengok ayat dia secara keseluruhan. Kita tengok ayat perkataan selepas dia. Biasanya kalau di hadapan ayat, dia jadi kata sumpah. Biasanya lah. Tapi kita kena tengok juga ayat yang kita buat tu supaya dia betul dari segi maknanya. Kalau tidak ada baris, dia jadi mad asli. Alif, waw, ya. Kan? Macam hu, kan? Dia ada huruf lain di hadapan, dan waw tu disambung. Contoh kita tengok. Contohlah kalau kita tiba-tiba kita jumpa perkataan ku, macam ni kan? Nampak? Waw ada huruf lain di hadapan. Ku. So dia bukan huruf. Dia bukan huruf yang ada maksud yang kita belajar. Kalau ingat kita ada belajar kan di peringkat awal kita katakan setiap perkataan tu sama ada ismun, fi'lun ataupun harfun. Kan? Jadi kalau dia waw itu bersambung dengan huruf lain sebelumnya dan kita tengok dia sebenarnya perkataan lain, dia salah satu daripada ejaan dalam perkataan lain. So dia bukan huruf qasam ataupun huruf ataf. Kalau waw tu huruf ataf, dia kata hubung. Saya dan awak. Ahmad dan Abu. Muhammad wa Ali. Nampak? Dia ada baris. Muhammad wa Ali. Muhammad dan Ali. Kalau dia di belakang perkataan, di belakang huruf lain, itu adalah kata hubung. Itu adalah huruf mad asli. Alif, waw, ya, ku. Dia kena tengok ayat apa yang kita letakkan. Dalam ayat apa dia dieja.
Ataupun kalau dia di awal, ini yang kita sebut hari ini, wallahi sebagai contoh. Salah satu tips nak tahu kata sumpah, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan yang datang selepas waw tu, dia berbaris di bawah. Wallahi. Huruf terakhir perkataan yang datang selepas dia berbaris di bawah. Wallahi. Wal Qur'ani. Nampak berbaris di bawah. Wal Qur'ani. Jadi ini adalah qasam, sumpah. Jadi waw qasam, tuan-tuan dan puan boleh guna dalam perbualan. Kalau kita nak menguatkan ayat kita, kita boleh kata wallahi. Wallahi ma a'rif. Demi Allah saya tak tahu. Itu dikatakan macam tu kan. Wallahi la a'rif. Demi Allah saya tak tahu. Ini sumpah. Tapi kita sebenarnya budaya kita kuranglah. Melayu kurang mengamalkan budaya bersumpah ni. Okay? Yang selalu bersumpah ni kalau dalam Al-Quran memang banyak sumpah, sebab itu adalah salah satu kekayaan bahasa dalam bahasa Arab. Kekayaan bahasa Arab dia selalu menggunakan uslub sumpah. Kalau orang Arab pun selalu sumpah. Sikit-sikit sumpah. Jadi tapi itu perkara normal. Cuma kita dalam budaya Melayu tak berapa nak bersumpah. Kita kata nanti kena makan sumpah lah apalah kan. So memang kita tak berapa mengamalkan sumpah lah dalam kita punya bahasa seharian. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan mendengar wallahi, itu maksudnya dia bersumpah demi Allah. Baik. Dia straightforward lah untuk yang sumpah ni straightforward. Kalau barangkali ada yang nak menyebut, cuba try practice berbahasa Arab. Wallahi. Kita katalah wallahi la a'rif. Saya tak tulis Cuba dengar, kemahiran mendengar. Wallahi la a'rif. Ustaz, saya cuba Ustaz. Wallahi la a'rif. Okay, teruskan. Siapa nak try? Boleh try? Ustaz, saya cuba Ustaz. Wallahi la a'rif. Terbaik. Lagi nak try? Okay, Ustaz. Okay. Teruskan. Wallahi la a'rif. Wallahi la a'rif. Demi Allah saya tak tahu. Okay. Wallahi la a'rif. Lagi nak try? Wallahi la a'rif. Ustaz, saya cuba Ustaz. Ya, teruskan. Wallahi la a'rif. Okay. Wallahi la a'rif. Gaya sikit. Ada skill sikit. Wallahi la a'rif. Wallahi la a'rif. Okay, terbaik. Ada lagi nak try? Saya Ustaz. Okay, teruskan. Wallahi la a'rif. Wallahi la a'rif. Wallahi la a'rif. Kena ada style sikit Kena ada style. Cakap dengan style baru hebat. Wallahi la a'rif. Wallahi la a'rif. Macam tu lah. Okay. Ada lagi nak try? Yang baru masuk nak try? Ya Ustaz. Ya, teruskan. Wallahi la a'rif. Jangan sambung. Wallahi la a'rif. Wallahi la a'rif. Confident Demi Allah saya tak tahu. Betul ke tak tahu? Wallahi la a'rif. Demi Allah saya tak tahu. Okay. Wallahi la a'rif. Ada lagi nak try?
Saya try boleh Ustaz? Ustaz? Ya, try. Teruskan. Wallahi la a'rif. Terbaik. Terima kasih Ustaz. Lagi nak try? Saya Ustaz. Wallahi la a'rif. Okay, terbaik. Okay, last. Seorang last. Okay, teruskan. Wallahi la a'rif. Baik. Wallahi la a'rif. Baik. Untuk makluman semua, kalau ada yang baru masuk, kita belajar bahasa Arab melalui waktu ini, sekarang ini kita menyebut tentang ayat kedua dalam surah Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Pertama sekali huruf waw. Waw adalah merupakan wawul qasam, kata sumpah. Salah satu daripada huruf yang digunakan untuk bersumpah. Okay, wawul qasam. Jadi wal Qur'anil Hakim, kalau kita baca tafsir, memang ditulis demi Al-Quran yang penuh hikmah. Itu tafsiran yang kita boleh faham. So, sekarang ini kita belajar patah perkataan dan kita cuba gunakan dalam aplikasi berbahasa Arab seharian. Baik. Wal Qur'anil Hakim. Wa yang berbaris di atas, kadang-kadang dia bermakna dan, kadang-kadang dia bermakna demi. Macam mana kita nak tahu? Kena tengok perkataan sebelum dan selepas. Okay? Kena tengok konteks. Itu kalau kita membaca lah. Tapi kalau kita sendiri nak bercakap, tak ada masalah. Kita tahu apa yang kita niatkan. Kita nak cakap demi Allah. Wallahi. Saya tak tahu. La a'rif. Okay? Itu yang pertama. Huruf waw. Baik, yang kedua, Al-Quran. Okay, kita ada tengok tadi, Al-Quran. Kita tengok perkataan yang kedua, Al-Quran. Al-Quran, ini kita faham lah kan? Al-Quran. Tapi dari mana datang perkataan Al-Quran ni? Okay? Al-Quran. Barangkali kalau saya boleh tanya, apakah jenis perkataan Al-Quran ini? Kata nama, kata perbuatan ataupun huruf? Ada yang boleh jawab? Isim. Kata nama Ustaz. Kenapa dia kata nama? Macam mana dia boleh tahu ini isim? Sebab dia berbaris, hujung dia berbaris bawah Ustaz. Dan dia start dengan alif lam. Okay. Alif lam di awal. Alif lam Patah di perkataan. hadapan. Alif lam di hadapan. Ya. Salah satu ciri-ciri kata nama. Kalau ingat dalam contoh yang kita berikan di dalam pembelajaran minggu-minggu yang awal, kita berikan contoh kata nama. Ada yang mempunyai huruf alif dan lam di hadapan. Okey. Kalau kata tadi yang di bawah, di hujung dia boleh berbaris di bawah. Okey. Itu pun salah satu jawapan yang betul. Dia berbaris di bawah. Tapi kadang-kadang ada juga yang berbaris di bawah tapi bukan isim. Nanti kita akan tengok, jarang-jarang lah, setengah keadaan saja. Okay. Tapi memang kalau ismun dia berbaris di bawah disebabkan di hadapannya ada huruf yang membuatkannya berbaris di bawah. Nampak? Wal. Tadi ada wa, huruf qasam. Apabila kita gunakan kata sumpah, perkataan yang datang selepasnya, huruf terakhir mesti berbaris di bawah. Okey. Wal Qur'ani. Ini sebab kenapa nun ini berbaris di bawah. Kadang-kadang kita baca Qur'anu, kan? Qur'ana, ini kena Qur'ani. Kenapa boleh berbaris di bawah? Ini ada sebab, ada faktor. Apakah faktornya? Wawul qasam di hadapan. Okey? Jadi kalau kita bercakap dalam keadaan normal, tak ada kita letak faktor apa-apa di hadapan, maka nun ini berbaris hadapan, keadaan normal. Kalau kita buka dalam kamus, keadaan normal, nun ini berbaris hadapan. Kata nama, Al-Quran. Jadi kalau kita nak cari perkataan asal Al-Quran, kita boleh
hilangkan alif dan lam. Al-Quran, mana perkataan asal? Huruf asal dia adalah qa, ra, a. Qa, ra, a. Kalau Ustaz, tuan, nak tanya boleh tak Ustaz? macam mana? Nak tanya. Boleh. Ustaz, dalam Quran ni, saya ni, Al-Quran tu dia bermula qaf, ra, hamzah, kotak, alif, nun. Oh, okey, Kena okey. tanya tak apa beza dengan yang Ustaz tulis tu. Itu ejaan. Ini dari segi ejaan, tuan-tuan dan puan. Tak ada masalah. Kalau kita tengok kalau kita baca Quran Rasam Usmani, dia akan gunakan di atas alif tu dia ada letak misai. Itu tanda panjang. Okey. Dia sebenarnya kalau kita tengok ejaan asal dia begini. Qa, Hamzah. ra, a. Ini ejaan asal. Okey. Qara'a, bagi yang sudah sampai kepada bagaimana caranya kita membentuk kata nama daripada kata perbuatan. Tuan-tuan dan puan, apabila sesuatu kata nama yang dibentuk daripada kata perbuatan, okay, kata perbuatan ini ada yang dieja dengan 3 huruf. Ada yang dieja dengan 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Okey, saya letak dia dalam pembelajaran yang berasingan. 3 huruf dengan 4 huruf ke atas. Okey. Jadi yang 3 huruf ni contoh salah satu kata perbuatan yang dieja dengan 3 huruf. Qara'a. Fi'il madhi. Telah membaca. Qara'a, telah membaca. Fi'il mudhari' ni apa? Fi'il mudhari' yaqra'u. Yaqra'u. Qara'a, yaqra'u. Qara'a, yaqra'u. Ada yang boleh sebut? Ada yang boleh sebut? Qara'a yaqra'u. Okey, terbaik. Lagi ada yang boleh baca? Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Terbaik. Lagi seorang? Yaqra'u. Okey, baik. Qara'a yaqra'u maksudnya telah membaca, sedang membaca. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Okey, baik. Terima kasih. Daripada kata perbuatan qara'a yaqra'u, dia akan menghasilkan satu kata nama Qur'anun. Qur'anun. Okey. Bacaan. Dia diubah suai menjadi Qur'anun dan ejaannya alif itu panjang. Kalau kita ikut ejaan yang seperti mana puan kita sebutkan tadi, itu pun tak ada masalah. Ejaan dia begini. Al-Qur, Hamzah, Alif, Nun. Macam ni kan puan? Ya, ya. Tak ada masalah. Cuma kalau kita baca Rasam Usmani, dia akan dieja macam ni. Al-Quran. Okay. Baik. Ini tandanya panjang. Okay. Itu sajalah. Maksudnya panjang. Kerana alif itu dibaca panjang. Ada hamzah dan mad. Ada hamzah dan mad. Jadi ditulis seperti ini menandakan panjang. An. Baik. Jadi daripada qara'a yaqra'u timbul perkataan Al-Quran. Al-Quran kata nama. Dia tak jadi kata perbuatan lah. Okay. Al-Quran kata nama. Baik.
Kelebihannya Al-Quran ini kita sudah kenal. So tak payah lagi lah nak berkenal-kenalan. Kita dah tahu sebut Al-Quran, kita dah tahu dah Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan umat akhir zaman. Al-Quran. Baik. Daripada perkataan Al-Quran, kita boleh belajar sedikit frasa. Al-Quran. Kalau kita nak cakap ini Al-Quran, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Al-Quran. Baik, saya tulis Saya tulis. Haza Al-Quran. Terbaik. Hadza Al-Quran. Hadza Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ini. Al-Quran ini. Al-Quran ini. Dia ada beza dengan hadza Quranun. Hadza Quranun. Hadza Al-Quran, hadza Quranun. Al-Quran ini karimun, mulia. Al-Quran ini karimun. Al-Quran ini mulia. Untuk perkataan yang ini Hadzal Quran karim. Al-Quran ini mulia. Tulis elok-elok. Al-Quran ini mulia. Hadzal Quran karim. Al-Quran ini mulia. Ada yang boleh sebut hadzal Quran karim? Hadzal Quran Karim. Hadzal Quran karim. Hadzal Quran Karim. Terima kasih. Next. Hadza Al-Quranul Karim. Tak ada al dekat kaf tu. Hadzal Quran. Hadza Quran Karim. Al dekat Al-Quran saja. Yang karim tak ada. Yang tadi ni dah okey. Cuba yang ni. Hadzal Quran karim. Hadza Quran Karim. Ni sekali puan. Hadza Quran Karim. Maksudnya apa? Ini Al-Quran mulia. Al-Quran ini mulia. Cuba lagi sekali. Apa maksud dia? Al-Quran ini mulia. Betul. Al-Quran ini mulia. Hadzal Quran karim. Al-Quran ini mulia. Yang biasa kita sebut Al-Quran Al-Karim. Hadzal Quranul Karim. Ada kan? Hadzal Quranul Karim. Dia ada beza Kita belajar tuan-tuan dan puan. Hadzal Quran Karim. Ini Al-Quran yang mulia. Ini Al-Quran yang mulia. Okey. Perkataan yang kedua kita sebut yang dengan alif lam Kita sebut yang dengan alif lam. Ini kita cuba nak praktik bahasa Arab insya-Allah. Perkataan yang kedua
Ni kita buang dulu Baik. Yang hitam ni hadzal Quran Karim. Al-Quran ini mulia. Hadzal Quranul Karim. Di mana beza dua perkataan ni? Dua ayat ni. Alif lam. Alif lam. Yang ini yang hitam, tulisan yang berwarna hitam. Karim tidak ada alif lam. Tulisan yang berwarna merah, Karim ada alif lam. Baik. Yang ini kita belajar konsep dia. Hadzal Quran Karim. Al-Quran ini mulia. Hadzal Quranul Karim. Ini Al-Quran yang mulia. Nampak tak? Kita belajar wal Qur'anil Hakim. Kalau kita tengok di dalam terjemahan Yasin tu, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang berpenuh hikmah, yang berhikmah, kan? Yang bijaksana. Itu sifat kepada Al-Quran. Jadi kalau kita nak cakap yang, yes, yang. Di sana ada faktor yang, penggunaan yang tu. Dia tidak semestinya yang. Walaupun dia berbentuk sifat, Karim ini sifat, tapi dia tidak semestinya akan ada maksud yang. Bergantung kepada konteks ayat. Hadzal Quran Karim. Ini Al-Quran ini mulia. Dia jadi khabar. Dia jadi cerita kepada Al-Quran. Al-Quran ini mulia. Hadzal Quranul Karim. Boleh dengar tak macam mana saya menyebut? Hadzal Quran Karim. Hadzal Quran Karim. Ayat yang kedua, Hadzal Quranul Karim. Ada beza tak intonasi saya? Ustaz. Jadi intonasi itu menggambarkan struktur ayat. Baik, saya nak dengar wakil pelajar menyebut perbezaan intonasi antara dua ni. Baik. Siapa nak cuba dulu yang tulisan hitam? Saya Ustaz. Okey, teruskan. Hadzal Quran Al-Karim. Yang tulisan hitam Al-Karim itu tulisan merah, okey. tulisan hitam Karim. Hadzal Quran Karim. Terbaik. Hadzal Quran Karim. Ada lagi nak try? Saya Ustaz. Hadzal Quran Karim. Hadzal Al-Quranul Karim. Sabar, satu-satu. Tulisan hitam dahulu. Baik. Ada lagi nak try tulisan yang warna hitam? Ya Ustaz. Ya, teruskan. Quran Karim. Hadzal Quran Karim. Ini Al-Quran ini mulia. Kalau yang kedua, yang merah, Hadzal Quranul Karim. Ada nak try? Hadzal Quranul Karim. Terbaik. Lagi sekali. Hadzal Quranul Karim. Hadzal Okey. Hadzal Quranul Karim. Ini Al-Quran yang mulia. Ini Al-Quran yang mulia. Okay, itu beza. Hadzal Quranul Karim. Baik, terima kasih. Itu beza antara dua sebutan. Ini praktiknya. Hadzal Quran Karim. Hadzal Quranul Karim. Beza Saya mahu makan nasi. Ataupun sorry, kita buat ayat dia yang lebih sesuai dengan contoh ni.
Kereta ini cantik. Ini kereta yang cantik. Beza kan? So itu lebih kurang konsep penggunaan ya. Hadzal Quran. Okey, baik. Frasa yang kita belajar juga, kalau tuan-tuan dan puan perasan, kita guna perkataan hadza. Hadza maksudnya ini. Okey. Hadza maksudnya ini. Ini, tapi dia digunakan untuk kata nama muzakkar. Muzakkar saja, untuk maskulin sahaja. Ingat dalam pembelajaran awal kita katakan setiap kata nama, kalau kita dah tahu dia kata nama, kita kena tengok pula jantina dia. Setiap kata nama sama ada muzakkar atau muannas. Sama ada muzakkar atau muannas. Setiap kata nama sama ada muzakkar atau muannas. Itu konsep asas dia. Sama ada muzakkar atau muannas. Baik. Setiap kata nama, kalau kita dah tahu muzakkar ataupun muannas, jadi kita boleh menggunakan perkataan-perkataan lain yang bersesuaian dengan kata nama tersebut. Okey, dalam ayat yang kita tengok di dalam skrin kita ketika ini, disebabkan kita nak bercerita tentang Al-Quran, muzakkar, maka kata tunjuk dia mesti muzakkar, sifat dia pun mesti muzakkar. Itu dari segi peraturan. Which is peraturan ini kita sudah belajar di dalam perkongsian mingguan. Okay, jadi ini praktiknya. Hadzal Quran Karim. Hadzal Quranul Karim. Ini Al-Quran yang mulia. Jadi kalau kita nak tunjuk sesuatu, kita guna hadza. Macam mana kita nak cakap ataupun nak tunjuk sesuatu yang muannas? Contoh, kita nak kata kereta. Kereta dalam bahasa Arab sayyaratun. Apa contoh kereta dalam bahasa Arab? Sayyaratun. 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 Okay. Nipis saja huruf sin tu sayyaratun. Okay. Ini contoh muzakkar. Kita nak cakap tentang sesuatu yang muannas. Saya berikan contoh sayyaratun. Sayyaratun. Kereta. Sayyaratun, kereta. Ini kereta. Kita letak hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Ini kereta. Baik. Apakah tanda muannas pada perkataan sayyaratun? Tak marbutah, Ustaz. Tak marbutah. Terbaik. Tak marbutah. Tak marbutah salah satu ciri feminin Muannas. dalam kata nama. Baik. Disebabkan ini adalah kata nama feminin, jadi kita kena guna kata tunjuk yang feminin juga. Hadhihi. Hadza lawannya hadhihi. Boleh catatlah, tulis. Hadhihi digunakan untuk kata nama feminin yang muannas. Hadhihi sayyaratun. Ini kereta. Ini kereta. Ada nak try? Ada, Ustaz. Okay, teruskan. Hadhihi
سيارة. Sayyaratun. هذه سيارة. Baik. Ada lagi nak try? Saya cuba Ustaz. Ya, cubalah. Hadhihi sayyaratun. Terbaik. Ada lagi nak try? Saya. Hadhihi sayyaratun. Terbaik. Sedap sebutannya. Ada lagi? Ada Ustaz. Hadhihi sayyaratun. Terbaik. Penuh bersemangat Terbaik. Lagi? Ada nak sebut lagi? Saya Ustaz. Hazihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Lagi sekali. Hazihi sayyaratun. Okay, baik. Teguran yang membina. Huruf zal. Huruf zal. Za. Boleh nampak tak dekat skrin? Saya tunjuk. Za. Lidah kena keluar sikit, hujung lidah. Za. Kalau kita sebut macam kita sebut Z, dia kurang tepat. Kalau kita sebut Z biasa, dia kurang tepat. Dia kena keluar sedikit lidah. Za. Za. Hujung lidah keluar sikit. Jangan banyaklah, sikit saja. Okey. Hadza, hadhihi. Cuba sebut. Hadza, hadhihi. Hadhihi. Baik, baik. Hadhihi. Baik. Hadza, hadhihi. Okey. Itu praktikalnya. Huruf zal disebut tidak sama seperti huruf zai. Huruf zai kita gunakan huruf Z dalam bahasa Melayu. Kalau huruf zal kita keluarkan sedikit hujung lidah. Za, zi, zu, hadza, hadhihi. Baik. Bila masa kita guna hadhihi, kalau kita nak tunjuk sesuatu yang muannas, yang feminin. Okey? Apa sahaja yang muannas, kita guna hadhihi. Cuba kalau kita tengok dalam nota yang pernah saya kongsikan, yang berkaitan dengan muzakkar muannas, semua perkataan tu kita boleh apply. Tukar hadza dengan hadhihi. Okey? Hadza safirun. Ini duta. Okay, pegawai diplomat. Okay. Hadza mat'amun. Ini kafe, ini kantin. Okay, semua kata nama muzakkar. Kalau kita sebut kata nama muannas, hadhihi. Okay, hadhihi. Baik. Hadhihi sayyaratun. Laju. Jadi kita nak cakap kereta ini laju. Laju apa dalam bahasa Arab? Sari'un. Sari'un. Kalau kita nak cakap sari'un, maksudnya laju. Tapi itu untuk muzakkar. Muannas macam mana? Kena letak tak marbutah. Sari'atun. Hadhihi sayyaratun sari'atun. Hadhihi sayyaratun sari'atun. Ada nak try? Ada Ustaz. Hadhihi sayyaratun sari'atun. Terbaik. Semangat sikit, semangat sikit. Hadhihi sayyaratun sari'atun. Hadhihi sayyaratun sari'atun. Terbaik. Semangat. Kalau kita malas nak sebut huruf terakhir pun boleh. Hadhihi sayyarah sari'ah. Ada nak try? Tak payah sebut dia punya baris tanwin tu.
Ustaz. Hadihi sayyarah sari'ah. Okey, terbaik. Boleh. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Okey. Hadhihi sayyarah sa'irah. Sari'ah. Sorry. Hadhihi sayyaratun sari'atun. Okey, boleh. Terbaik. Itu kalau kita sebut baris tanwin dia. Sari'atun. Baik. Cara yang tak payah sebut, ada yang boleh try? Tak payah sebut tanwin tu. Hazihi sayyaratun sari'ah. Lagi sekali. Okey, pelajar lain. Ya Ustaz. Okey. Hadhihi sayyarah sari'ah. Terbaik. Hadhihi sayyarah sari'ah. Okey. Ini kereta Sari'ah. okey. Hadhihi sayyarah sari'ah. Ini kereta yang laju. Oh. Okay, ini kereta yang laju. Kalau kita tengok secara lebih mendalam, selepas kita tahu muzakkar muannas, kita kena tahu juga berapa bilangan no. Saya sudah kongsikan macam mana kita nak mengubah bilangan kata nama. Okey. Kalau kita tengok yang ini tak ada tambahan huruf. Tak ada tambahan huruf alif, nun ke kan? Tak ada. Jadi ini sebuah kereta yang laju. Ingat, dalam pembelajaran asas, setiap kata nama ataupun kata perbuatan, dia akan ada makna yang tersirat. Sama ada tersirat ataupun tersurat bergantung kepada ayat. Dia mesti akan ada makna jantina, muzakkar atau muannas dan bilangan. 1, 2 ataupun banyak. Okey. Jadi ini kita nak cakap, ini sebuah kereta yang laju. Hadhihi sayyarah sari'ah. Okay. Kalau kita nak cakap kereta ini laju, macam mana? Kereta ni lajulah. Itu dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab macam mana? Kita guna konsep yang di atas ni, yang hitam ni. Kereta ini laju. Macam mana nak guna? Ikut contoh ayat yang tulisan hitam. Kereta ini laju. Hadhihi sari'ah. Hadhihi sayyarah. Ada alif lam. Hadhihi sayyarah. Hadhihi sayyarah. Sambung. Hadhihi sayyarah. Hadhihi sayyarah. Di bahasa Arab ni kadang-kadang dia penuh teknikal kan. Tapi kalau kita dah pandai seronok lah. Tapi masa nak pandai tu pening sikit. Tapi tak apa. Jangan risau. Nama pun santai. Belajar hujung minggu santai-santai. Jangan stres. Okay. Hadhihi sayyarah. Saya tak payah baris dah. Sebab sama macam di atas Bezanya cuma ada alif lam sahaja. Hadhihi sayyarah sari'ah. Siapa nak try? Saya try Zat. Okey. Hadhihi sayyarah sari'ah. 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 Okey, baik. Saya nak try Ustaz. Okey. Hadhihi sayyarah sari'ah.
Terbaik. Lagi? هذه السيارة سريعة. Terbaik. Hadhihi sayyarah sari'ah. Kereta ini laju. Kereta ini laju. Beza dengan ayat yang tadi yang di atas. Hadhihi sayyarah sari'ah. Ini kereta yang laju. Yang di bawah, kereta ini laju. Dia punya situasi ayat tu jadi berbeza disebabkan ini sahaja, alif lam. Nampak tak peranan alif lam di dalam sesuatu ayat? Di dalam bahasa Melayu kalau kita belajar subject and predicate lah kan. Kata mubtada khabar dalam bahasa Arab kita panggil mubtada khabar. Okay. Hadhihi sayyarah sari'ah. Ini kereta yang laju. Hadhihi sayyarah sari'ah. Kereta ini laju. Baik. Harapnya dapat ditulislah dengan baik apa yang kita berikan contoh. Kita pergi kepada perkataan yang terakhir untuk yang ayat yang kedua ini. Wal Qur'anil Hakim. Hakim Al-Hakim. Okey. Kalau tengok tafsir ditulis apa? Bijaksana. Yang bijaksana. Okey. Yang bijaksana. Okey, itu Al-Hakim. Al-Hakim. Okey. Kenapa dia berbaris di bawah? Wal Qur'anil Hakimi. Kan? Baris bawah kan? Kenapa dia berbaris di bawah? Muzakkar. Sebab dia adalah sifat. Sifat ini dia kena ikut apa yang ada di depan dia. Kalau dia muzakkar, muzakkar. Kalau dia muannas, dia muannas. Kan? Al-Hakim. Yang bijak. Okay. Al-Hakim yang bijak. Tapi kita sesuaikanlah. Al-Quran kita tak cakap Al-Quran yang bijak, kan? Kita katalah Al-Quran yang berhikmah. Jadi itu adalah kekayaan bahasa lah untuk kita menterjemahkan tu ikut kesesuaian. Okay. Al-Hakim. Apakah asal perkataan Al-Hakim? Dia dieja asalnya huruf kaf, huruf mim. Okay. Huruf ha, huruf kaf, huruf mim. Okey. Siapa yang sempat Google? Apakah sebutan yang betul? Hakama ataupun hakuma? Ingat tak? Dalam pembelajaran tentang kata perbuatan, okey. Kalau yang sudah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, sabar. Tunggu. Ejaan kata perbuatan untuk yang 3 huruf ada 6 bentuk yang asas. Kan? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Ada fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu. Besok ada yang fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Itu yang ke-6. Jadi untuk yang hakim, yang bijaksana ini datang daripada perkataan hakuma. 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 Okey. Huruf ha dia datang daripada kata
Hakuma yahkumu. Ini asal dia. Bijak. Maksudnya apa? Bijak. Ataupun berhikmah. Kita biasa sebut kan, hakim. Hakim. Hakim ni maksudnya yang bijaksana. Ataupun berhikmah. Seperti mana yang diterjemahkan dalam untuk surah Yasin ini. Sebab dia tak berapa sesuai lah kita sebut yang bijaksana kan. Kita kata yang berhikmah. Jadi itu bergantung kepada kesesuaian ayat. Bagaimana kita menterjemah. Yang penting maksudnya sama. Baik. Hakim. Ejaan bentuk hakim. Kita abaikan dahulu. Kita cuba buang dulu alif lam. Okey. Kalau kita nak faham, kita buang dulu alif lam. Dia ejaan dia jadi ha, kaf, ya, mim. Hakimun. Asal dia hakimun. Okey. Yang bijaksana ataupun yang berhikmah. Tapi disebabkan dia ada di dalam satu ayat dan dia adalah sifat kepada Al-Quran dan Al-Quran itu berbaris di bawah nunnya, huruf terakhir berbaris di bawah, maka yang ini pun akan ikut mimnya berbaris di bawah. Dia mengikut. Okey, hakimi. Jadi dia kenapa ada alif lam? Dia ada alif lam disebabkan dia ikut Al-Quran. Macam yang konsep yang kita belajar tadi kan? Ini Al-Quran yang berhikmah, yang penuh hikmah. So dia masuk yang. So dia kena digunakan alif dan lam juga. Baik. Jadi kalau kita nak cakap orang yang bijak, kita sebut hakim. Okay. Anta hakim. Awak ni bijaksana lah. Mudah ayat tu. Anta hakim. Anta hakim. Ayatnya mudah sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Anta Anta hakim. Awak ni bijaksana lah. Pandailah. Contoh itu biasa dalam bahasa Melayu kan. Dalam bahasa Arab kita cakap macam mana? Anta hakim. Ini kita puji orang kan. Jadi kalau kita nampak orang pandai, pintar kan, yang bijaksana, penuh berhikmah. Bila dia bercakap, penuh berhikmah. Inilah ayatnya kita kata anta hakim. Anta hakim. Ada nak try? Saya. Teruskan. Anta hakim. Hakim. Anta hakim. Saya nak try. Anta hakim. Teruskan. Anta hakim. Baik. Lagi? Siapa nak try? Ustaz, saya nak tanya. Okey. Kalau saya bijak macam mana pula? Ana hakim. Ini puji diri sendiri pula. Tak, bukan tambah tu ke kat belakang. Yang tambah tu tu. Oh. Yang itu dalam kata perbuatan. Itu dalam kata perbuatan. Yang itu kita tak guna di sini sebab ini dalam kata nama. Hakim. Yang bijaksana. Ini sifat. Okey. Al-Hakim adalah bentuk kata nama sifat. Kata nama sifat. Dia tak sambung yang tu. Yang tu kalau kita guna kata perbuatan. Contoh hakamtu ataupun zahabtu. Zahaba pergi, telah pergi, tu saya. Zahabtu, saya telah pergi. Itu untuk kata perbuatan. Tapi untuk yang hakim, dia jadi kata nama. Dia mengambil formula hakimun. Ejaan ali fa'ilun. Okay, dia formula fa'ilun.
Jadi hakimun. Kata nama. Saya bijak, saya yang bijaksana. Saya yang bijaksana. Ana hakimun. Terkejut orang sebelah kita dengar. Okey, faham. Boleh puan Boleh. Alhamdulillah. Jadi ini kita nak cakap tentang orang, kita nak bagi tahu sifat dia. Awak ni pandailah, awak ni bijaklah. Anta hakim. Kalau ada orang yang penuh berhikmah bila dia bercakap, penuh kebijaksanaan kan? Inilah sifat yang kita boleh berikan kepada beliau. Anta hakim. Ada nak try lagi? Saya Ustaz. Teruskan. Anta hakim. Okey, baik. Sedap. Lagi? Anta hakim. Terbaik. Anta hakim. Baik, terima kasih puan. Anta hakim. Baik. Ini kalau lelaki. Kalau wanita kita nak cakap macam mana? Anti. Anti. Okey, kalau wanita kita sebut anti. Ini anti. Dalam bahasa Melayu ada juga anti. Tapi itu anti Makcik. rasuah. Inggris. Anti rasuah. Kan? Anti apa? Dia kata yang berlawanan kan? Tapi untuk bahasa Inggeris pun ada juga anti kan? Untuk makcik. Bahasa Arab pun ada anti. Maksudnya awak. Awak perempuan. Berapa orang? Satu. Satu orang. Terbaik. Alhamdulillah. Anti hakimah. Tak marbutah. Anti hakimah. Anti hakimah. Dia kena sebut huruf ha tu Anti Yang bijak. hakimah. Tapi jarang kita saya pun terasa macam jarang kita sudah sebut hakimah. Jarang Biasa kita sebut hakim saja. Hakim. Sebab banyak perkara yang disebut ni dia disifatkan dalam bentuk muzakkar saja. Okay. Tapi tak ada masalah. Dari segi kaedahnya begitulah. Kaedahnya Baik. Kalau kata nama sifat, kalau yang formula begini, kita letakkan tak marbutah saja. Tukarlah jantinanya lelaki dan wanita. Okey. Anta hakim, anti hakim, ana hakim. Ana hakim. Kamu pintar, kamu bijak, kamu berhikmah, saya berhikmah, kita semua berhikmah. Nampak tak ayat tu? Nampak Ustaz? Anta hakim, ana hakim, nahnu hakim. Okey, sekejap. Untuk hakim, kalau ramai, kita tukar. Dia dalam bentuk, siapa ingat saya pernah sebut, ajar dalam pembelajaran mingguan, jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Hakim yang bijaksana, yang berhikmah, kita tukar jadi hukama. Hukama. Hakim. Kalau kita nak bagi dalam bentuk jamak, dia jadi hukama. Ramai Ustaz kan? Ramai. Minta maaf lah ya kalau rasa macam tulisan tak cantik. Lepas tu whiteboard ni nampak macam serabut sikit. Macam tu lah. Kita belajar Dia macam profesor lah. Tak dalam semak-semak sikit meja dia kan. Nampak macam busy. Jadi whiteboard kita pun semak sikit lah. Jadi kena tangkap cepat sikit InsyaAllah. Lama-lama mahir lah tu. Okay.
Hukama. Hukama. Ini Hukama ramai. ramai yang bijak. Ramai yang bijak. Ustaz ada tak hakimun? Ni? Mun, mim, waw, nun. Tak ada. Boleh. Kalau ikut formula, hakimun, hakimani, hakimuna. Itu formula. Oh. Jadi boleh kalau kita nak sebut hakimuna. Ramai yang bijaksana lelaki. Kan? Sama Cuma- maknanya hukama. Cumanya kebanyakan keadaan sebab dia ada jamak taksir, kebanyakannya orang akan guna jamak taksir sebab dia lebih mudah disebut. Hukama. Yang ini biasa kita sebut dalam bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, bahasa Melayu dia kalau benda yang banyak dia macam apa nama tu? Kata jamak kan. Dalam bahasa Melayu dia macam alim ulama. Nampak tak? Perasan tak dalam bahasa Melayu kita selalu sebut macam tu? Alim ulama, hakim hukama. Sebenarnya dia datang daripada bahasa Arab. Hakim tu seorang, hukama tu ramai. Hakim seorang, hukama tu ramai. Tapi kalau dalam bahasa Melayu dia akan gabungkan hakim hukama. Kan? Itu kita kalau kita perasan. Tapi sebenarnya dia adalah konsep yang betul dalam bahasa Arab. Hakim satu orang, hukama ramai orang yang bijak, yang pintar. Satu orang pandai ataupun satu orang yang pintar, yang bijaksana, kita sebut huwa hakim. Huwa hakim. Dia bijaksana. Sama macam ni. Anta hakim, awak bijaksana. Anti hakimah, awak bijaksana. Huwa hakim, dia bijaksana. Kalau ramai, hukama. Hum. Hum mereka, ramai kan? Ingat tak? Ataupun kalau bagi yang baru nak tahu, saya bagi tahu di sini, kalau ramai kita sebut hum, mereka. Hum, tapi tak berapa sesuai lah ayat tu, dia jadi canggung. Okay? Sebab ini dalam bentuk sifat. Biasanya sifat ni dia akan ada kata nama lain dahulu di hadapan. Contoh dalam surah Yasin ni, Al-Quran Al-Hakim. Al-Quran yang berhikmah, yang bijaksana. Okay? Yang penuh berhikmah. Baik. Itu konsep. Okay? Saya harapkan tuan-tuan dan puan dapatlah sedikit praktik. Okay? Berdasarkan apa yang ada dalam surah ayat kedua surah Yasin. Okay? Tuan-tuan dan puan, kalau rasa okey pembelajaran hari ini, bagi thumbs up sikit. Saya nak tengok. Bagi komen sikit, angkat tangan ke, thumbs up ke. Maksudnya bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan lah. Jadi insya-Allah. Kalau tak faham, jangan risau. Minggu depan datang lagi. Jangan tak datang. Takut nanti dia rasa pening minggu depan tak datang. Jangan risau. Kalau tak faham, datang lagi. Lama-lama akan faham. InsyaAllah. Yang nota yang kita kongsikan secara mingguan, itu memang cara yang kita tak boleh nak elak untuk kita belajar bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan, kita nak pandai bahasa Arab, kita kena belajar kaedah dia. Tapi dalam masa yang sama, kita kena belajar juga dia punya praktikal. Sebab tu saya inisiatifkan untuk ujung minggu ni kita belajar praktikal. Siapa-siapa boleh datang. Jadi insya-Allah sama ada tuan-tuan dan puan baru minggu pertama ke, ada yang dah tamat ke, ada yang minggu pertengahan ke kan, tak ada masalah. Yang penting kita hadir, kita berlatih saja. InsyaAllah. Nanti bila kita belajar kaedah tu kemudian, kita akan dapat catch up balik insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, jika ada sebarang pertanyaan, rujuk boleh hantar message. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, saya ingin tekankan di sini, boleh pantau selalu yang kita punya Telegram klinik.
sebab saya akan kongsikan maklumat di sana insya-Allah supaya lebih cepat. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan jika tidak ada aral yang melintang. Ya, mudah-mudahan dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu. Hatta naltaqi marratan ukhra. Mudah-mudahan ada kelapangan dan kesihatan buat kita semua insya-Allah. Biiznillah taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.